Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jadi alhamdulillah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat lagi bersama-sama pada malam ini dalam siri pembacaan hadis Sahih Muslim. Kitab pada menyatakan bab kepimpinan ataupun Kitabul Imarah. Kitab pada menyatakan hukum hakam ataupun hadis-hadis berkaitan dengan pemerintahan. Jadi insya-Allah saya akan membaca hadis-hadis Sahih Muslim pada malam-malam kekosongan di Masjid Kota Damansara live FB. Dan insya-Allah saya rasa dalam minggu ini ada 3 malam yang kita akan baca. Nanti insya-Allah saya akan umumkan tarikh-tarikh yang ada. Dan malam ni insya-Allah kita sambung kepada hadis nombor 1796. 1796. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya setiap kamu adalah pengembala. Kullukum ra'in. Ra'in maknanya satunya boleh diterjemah dengan makna pengembala, dan satu lagi boleh kita terjemahkan sebagai penjaga ataupun person in charge. Dan setiap kamu akan ditanya tentang gembalaan kamu ataupun tentang tanggungjawab kamu. Seorang amir, yakni raja, penguasa, pembesar atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya, dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah tangga suami dan anak-anaknya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin ataupun sebagai seorang yang bertanggungjawab ke atas harta kekayaan tuannya yang diberikan kepercayaan kepadanya. Dia juga akan ditanya tentang pengurusannya. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi ringkasan hadis 1796 menyatakan bahawa setiap manusia adalah pemimpin. Pemimpin ni maknanya seseorang yang ada kuasa dan tanggungjawab terhadap sesuatu. Contohnya, suami mempunyai kuasa ke atas keluarga, pemimpin ke atas keluarga. Isteri juga pemimpin atau pengurus kepada harta suami dan keluarga. Jadi setiap kita akan ditanya berkenaan dengan kepemimpinan dan akan ditanya berkenaan dengan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1797 pemimpin atau pembesar yang menipu rakyat. Daripada Al-Hasan, Anil Hasan qala: Ada Ubaidullah bin Ziyad Ma'qal bin Yasar Al-Muzani fi maradihi alladhi mata fihi, faqala Ma'qal: Inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Law alimtu anna li hayatun ma haddathtuka inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatahu yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Daripada Al-Hasan radhiyallahu anhu katanya, Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar al-Muzani. Dibaca dengan Ma'qil. Ma'qil. Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar al-Muzani ketika dia sakit hampir meninggal. Kata Ma'qil kepada Ubaidullah, aku hendak menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang kudengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau aku yakin bahawa usiaku akan panjang, hadis ini belum akan kusampaikan kepadamu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang dipercayakan Allah kepadanya memimpin rakyatnya kemudian dia mati, sedangkan pada hari kematiannya dia masih menipu rakyat. Nescaya Allah mengharamkan syurga baginya. Jadi hadis ini menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran orang-orang yang Allah berikan kuasa kepadanya memerintah, pada hari dia mati berlakunya ghashun li ra'iyatihi, maknanya menipu kepada rakyat. Cuma perkataan ghashun dalam hadis ini dia bukan kadhiba, bukan dengan makna menipu yang kita faham. Ghashun ni maknanya ialah dia menipu dalam keadaan orang kata memutarbelikkan fakta, dan juga dia melakukan penipuan dalam bentuk mengambil hak yang bukan haknya. Jadi kalau pemimpin yang seperti ini, Allah mengharamkan syurga kepadanya. Na'udzubillah min zalik, daripada kita mendapat pemimpin yang demikian. Dan na'udzubillah min zalik, kalau kita menjadi pemimpin, kita meminta jauh daripada Allah, daripada sifat yang demikian. 1799 an Abdul Malih anna Ubaidullah bin Ziyad dakhala ala Ma'qil ibn Yasar fi maradihi faqala lahu Ma'qil inni muhaddithuka bihadithin laula anni fil maut lam uhdithka bihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min amirin yali amral muslimina thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Maksudnya daripada Abul Malih bahawa sesungguhnya Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika dia sakit. Kata Ma'qil kepada Ubaidullah, aku hendak menyampaikan sebuah hadis kepadamu. Seandainya aku tidak hampir mati, nescaya hadis ini belum akan kusampaikan kepadamu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun amir, yakni pemimpin, yang menguasai atau memerintah kaum muslimin, tetapi dia tidak berjuang dengan bersungguh-sungguh dan tidak memberikan pengarahan untuk kemakmuran mereka, nescaya Allah tidak membolehkannya masuk syurga bersama-sama dengan mereka. Jadi hadis yang ke 1798 lebih kurang makna dengan hadis 1797 daripada perawi dan riwayat yang sama. 1799 an Abi Hurairah qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fadzakara al-ghulula فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك
la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi syatun laha thugha'un yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi nafsun laha siyahun fa yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuk la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi riqa'un takhfiqu fa yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuk la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi samitun fa yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuk. Maksudnya, dari Abdul Malik, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yakni berpidato di hadapan kami tentang penggelapan ataupun pencurian ataupun korupsi. Itu yang buku ni terjemahlah. Tapi perkataan asal ialah al-ghulul. Al-ghulul ni maknanya ialah seseorang yang mengambil harta orang ramai, ataupun bahasa ni kita sebut sebagai harta kerajaan, wang kerajaan yang diambil secara salah, sama ada untuk peribadi ataupun untuk orang-orang yang tertentu, yang mana al-ghulul itu maknanya digunakan ataupun diambil harta orang ramai secara salah. Okey, jadi Nabi SAW menyatakan fadzakar al-ghulul, lalu ia menyebut tentang ghulul ataupun orang yang menyelewengkan harta rakyat atau harta orang ramai. Beliau mengatakan ghulul itu suatu perkara besar dan mempunyai akibat yang besar pula. Kelak di hari kiamat, janganlah aku dapati salah seorang kamu yang menggelapkan atau yang korup datang memikul datang memikul di bahunya unta yang sedang melenguh-lenguh. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu jawabku, aku tidak berkuasa sedikit pun untuk menolongmu. Bukankah dahulu aku telah katakan kepadamu, kelak di hari kiamat, janganlah aku dapati ada salah seorang kamu yang menggelapkan ataupun yang korup memikul di bahunya kuda yang merengek-rengek. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu jawabku, aku tidak berkuasa sedikit jua pun untuk menolong kamu. Bukankah dahulu telah aku katakan kepadamu, kelak di hari kiamat, janganlah aku dapati salah seorang kamu memikul di bahunya kambing yang mengembek-ngembek. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku menjawab, aku tidak berkuasa sedikit jua pun untuk menolongmu. Bukankah dahulu telah aku katakan kepadamu, kelak di hari kiamat, janganlah aku dapati salah seorang kamu memikul orang-orang yang berteriak di bahunya. Lalu katanya, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku menjawab, aku tidak dapat sedikit jua pun untuk menolongmu. Bukankah dahulu aku telah katakan kepadamu, kelak di hari kiamat, janganlah aku dapati salah seorang kamu datang kepadaku membawa selembar kain berkibar-kibar di bahunya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu jawabku, aku tidak dapat sedikit jua pun untuk menolongmu. Bukankah dahulu aku telah sampaikan kepadamu, kelak di hari kiamat, janganlah aku dapati salah seorang kamu memikul harta kekayaan berupa emas dan perak di bahunya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku menjawab, aku tidak dapat sedikit jua pun untuk menolongmu. Bukankah dahulu telah aku katakan kepadamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis ini ringkasnya hadis 1799. Ringkasnya menunjukkan kepada kita, jika seseorang itu mengambil ataupun korup terhadap harta orang ramai,
pada hari kiamat dia akan pikul harta tersebut. Kalau dia ambil tu duit yang banyak, dia akan pikul duit yang banyak. Kalau dia ambil tu harta tanah orang ramai, dia akan dipikulkan dengan 7 petala tanah di atas bahunya, dan begitulah seterusnya. Dan mereka minta tolong dengan Nabi untuk selamatkan diri, tapi Nabi kata, aku tidak berkuasa untuk selamatkan kamu, kerana dunia dahulu aku telah beritahu kepada kamu, jangan korap, jangan gulul, jangan ambil harta orang ramai. Ini hadis yang ke 1799 berkaitan dengan pemimpin yang tidak amanah. Hadis yang ke 1800. An Abi Humaid As-Sa'idi qala ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Asdi yuqalu lahu Ibnu Lutbiyyah qala Amru wa Ibnu Abi Umar ala as-sadaqah falamma qadima qala hadha lakum wa hadha li uhdiya li qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعره أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا حفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. Maksudnya, daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang lelaki, dia sebut mengangkat, sebenarnya istamala dengan makna melantik ke jawatan. Okay. Rasulullah SAW melantik seorang lelaki bernama Lutbiyah, bernama Ibnu Lutbiyah, daripada kaum Asad, suatu daerah di Yaman. Kata Amru dan Ibnu Umar, ditugaskan beliau mengumpulkan harta, mengumpulkan zakat. Ketika datang untuk menghantar duit zakat kepada Rasulullah SAW, dia berkata kepada baginda, ini adalah zakat yang aku kumpul untuk disimpan ke Baitul Mal, dan ini merupakan hadiah yang diberikan oleh pembayar zakat kepadaku. Kata Abu Humaid, sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di mimbar. Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau bersabda, ada seorang petugas yang kutugaskan memungut zakat. Lalu dia berkata, ini zakat yang kupungut untuk disimpan kepada anda ataupun Baitul Mal, dan ini merupakan hadiah yang diberikan kepadaku, yakni oleh pembayar zakat. Mengapa dia tidak duduk sahaja di rumah? Ini mungkin disilap, mungkin ada pembetulan sikit dekat terjemah sini. Kalaulah dia duduk di rumah ibu bapanya, di rumah ibunya atau bapanya, menunggu orang hantarkan hadiah kepadanya, adakah hadiah itu sampai kepadanya? Demi Allah, jika jiwaku yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidak seorang pun di antara kalian yang menggelapkan zakat yang ditugaskan kepadanya memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkan itu melengah-lengah di bahunya ataupun di belakangnya, atau sapi ataupun lembu yang menguak-nguak, atau kambing yang mengembek-ngembek, dan kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sehingga kelihatan oleh kami putih kedua ketiaknya, dan kemudian beliau bersabda, wahai ya Allah, aku telah sampaikan
beliau mengatakan 2 kali. Jadi hadis ni menceritakan seorang sahabat yang bernama Ibnu Al-Lutbiyah. Hadis ni dia sebenarnya berkaitan dengan integriti. Integriti oleh seseorang yang diberikan tugas dan amanah untuk menguruskan hak dan juga harta orang ramai. Jadi hadis Ibnu Lutbiyah ini merupakan hadis yang sangat penting dan masyhur berkaitan dengan apa yang disebutkan sebagai integriti di dalam pengurusan Islam. Yang saya rasa sebenarnya Islam merupakan kerajaan yang pertama yang menjadikan bukan saja polisi tetapi hukum dan juga undang-undang bahawa orang yang dilantik ke jawatan tidak boleh menerima hadiah daripada orang yang kita berurusan dengannya. Jadi Ibnu Lutbiyah ni kerjanya ialah kutip zakat. Kutip zakat ni kita kena faham bukan zakat macam hari ni, sebab zakat dalam Islam hukumnya adalah wajib bayar. Tak bayar salah undang-undang. Macam LHDN hari ni yang wajib kutip cukai. Cukai tu kalau tak bayar salah undang-undang. Cuma hari ni cukai tak bayar salah, zakat tak bayar tak salah. Tapi dalam Islam cukai-cukai macam hari ni tak ada, tapi cukai dalam Islam adalah zakat, dengan makna kalau tak bayar zakat salah undang-undang. Kalau nak lebih faham hadis ni, kita kena faham bahawa zakat macam cukai pada zaman kita moden. Dan kalau nak faham lebih mudah, Ibnu Lutbiyah ni adalah pegawai LHDN yang kutip cukai, yakni zakat daripada orang ramai yang dihantar oleh Rasulullah bertugas di Yaman. Tiba-tiba Ibnu Lutbiyah ni mari dekat Nabi serah wang zakat, serah hasil cukai. Tiba-tiba dia kata, ya Rasulullah, ini kutipan cukai untuk Baitul Mal, aku serahkan kepada kamu. Tapi yang ni hadiah yang pembayar cukai beri kepada aku. Lalu Nabi SAW tanya, wahai Ibnu Lutbiyah, kalau kamu duduk rumah mak kamu, bapak kamu, agak-agak dia nak beri tak hadiah ni kepada kamu? Maknanya jawapannya pasti tidak. Maka kalau jawapannya pasti tidak, maka hukum menerima hadiah tersebut adalah diharamkan dalam Islam. Dengan bahasa lebih mudah kita faham, bila berlaku conflict of interest, maka tak boleh kita terima hadiah daripada counterpart. Itu hukum dia. Sebab apa kita daripada hadis ni kita dapat faham bahawa orang yang ada conflict of interest tak boleh terima hadiah daripada counterpart. Sebabnya ialah orang yang bayar zakat ataupun orang yang bayar cukai, interestnya mesti nak bayar sikit. Orang yang kutip cukai pula, interestnya mesti nak dapat banyak, mesti nak kutip banyak. Jadi ada conflict of interest, bertembung kepentingan. Kepentingan pembayar cukai mesti nak bayar sikit. Kepentingan yang kutip cukai pula mesti nak bayar banyak. Itu natural dia. Maka bila ada conflict of interest, maka pada waktu itu orang yang bertugas dia tak boleh ambil apa-apa hadiah daripada orang yang memberi. Bila mana orang yang memberi itu ada conflict of interest. Jadi dalam konteks ini maka diharamkan menerima apa-apa hadiah sebagaimana hadis ini. Kalau nak tengok hadiah itu betul-betul genuine hadiah ataupun tidak, maka kita kena tanya hati kita. Kalau aku tak pegang jawatan ni, agak-agak dia nak beri ke tidak hadiah ni? Kalau jawapannya tidak, maka itu namanya rasuah dinan. Rishwah dinan maknanya rasuah ini tak boleh lekat dari segi undang-undang rasuah, tetapi dari segi hukumnya adalah berdosa. Maknanya akhirat sangkut, walaupun dunia agak susah untuk sangkut kes-kes yang seperti ini. Jadi sebab itu Nabi SAW tanya Ibnu Lutbiyah, kalau kamu duduk rumah mak bapak kamu, agak-agak pembayar cukai itu nak beri dah hadiah? Jawapannya mesti tidak. Maka bila tidak, bermakna orang yang beri tadi, walaupun dia beri duit, beri hadiah atau beri sumbangan tanpa meminta apa-apa sekalipun, maka hukumnya tak boleh. Kalau minta sesuatu, berlaku pemberian, itu confirm rasuah dari segi undang-undang atau rasuah dari segi qadaan, walaupun bukan rasuah dari segi
qadaan, bukan lagi dinan. Tetapi kalau tak cukup elemen, maknanya dia beri hadiah tapi tak minta apa-apa, dan orang yang terima hadiah pula tak beri apa-apa, walaupun ia tak boleh lekat dari segi rashwah qadaan, tetapi dia lekat dari segi rashwah dinan, bermakna hari kiamat dia akan sangkut. Jadi sebab itu daripada hadis ini, Sayyidina Umar membuat polisi yang sangat penting waktu pemerintahan beliau, iaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membuat polisi semua pegawai kerajaan tak boleh terima hadiah. Jadi untuk pastikan berlakunya audit berkenaan dengan undang-undang dan penguatkuasaan ini, lalu Sayyidina Umar meminta semua pegawai-pegawai yang ditugaskan atas nama kerajaan untuk mengisytiharkan harta masing-masing. Sebab apa? Sebab kalau contohnya pegawai itu korup, dia terima hadiah banyak, tiba-tiba dia kata ni harta aku daripada ayah aku dulu, ataupun harta ni memang aku miliki sejak daripada aku belum pegang jawatan. Mana kita tahu? Payah nak tahu. Jadi untuk senang audit supaya dia tak boleh tipu, maka Sayyidina Umar minta semua orang-orang yang pegang jawatan menguruskan hak orang ramai supaya menulis, mengisytiharkan harta masing-masing. Ini dilakukan di zaman Sayyidina Umar sebagai pelaksanaan hadis Ibn Lutbiyah yang kita baca ni. Ada orang tanya, sebab apa benda ni, undang-undang tu tak dibuat di zaman Rasulullah? Sebab apa undang-undang tu tak dibuat di zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi tiba-tiba Sayyidina Umar buat? Jawapannya ialah zaman Nabi tidak ada keperluan, zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada keperluan, kerana pegawai-pegawai itu di kalangan kibar sahabah yang dikenali. Tapi zaman Sayyidina Umar, negara Islam daripada Afrika sampai ke sempadan India yang luas, dan pegawai-pegawai tak boleh nak dikenal pasti secara keseluruhan, maka untuk audit yang lebih tersusun, maka semua mereka perlu melakukan pengisytiharan harta. Cumanya zaman tu isytihar harta tak diisytihar kepada orang ramai, tetapi diisytiharkan kepada biasanya disebutkan sebagai wilayah al-mazalim. Wilayah al-mazalim ni maknanya satu portfolio. Biasanya ia bukan kerajaan, tetapi dia mempunyai kuasa yang besar untuk nak menghukum, untuk nak menyiasat pemimpin-pemimpin yang dilaporkan korup. Ini sistem dalam dalam pentadbiran ataupun pemerintahan Islam. Itu hadis yang ke 1800. Jadi insya-Allah kita cuba habiskan malam ni sampai ke hadis 1803 sebelum kita masuk tajuk lain daripada hadis yang kita bacakan ini. Hadis nombor 1801. An Adi bin Amirah Al-Kindi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ista'malhu minkum ala amalin fakatamna makhitan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maksudnya daripada Adi ibnu Amirah Al-Kindi radhiyallahu taala anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kami angkat, yang kami lantik di antara kamu memegang sesuatu jabatan, lalu disembunyikan minkum ala amalin fakatamna makhitan, lalu dia disembunyikan terhadap kami sebuah jarum, satu jarum atau yang lebih kecil daripada itu. Ni saya rasa dia silap terjemah. Disembunyikan, lalu disembunyikan daripada kami jarum ataupun yang lebih besar daripada itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan. Maknanya perbuatannya itu adalah ghululan. Ghulu macam saya sebutkan tadi, dia buat lari hak dan duit orang ramai. La ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang mana pada hari kiamat nanti dia akan didakwa, dia akan didakwa dengan perbuatan itu pada hari kiamat. Jadi maknanya hadis ini menceritakan minimum kesalahan ghulul dalam Islam. Ghulu ni tuan-tuan sekalian, dia bukan rasuah tapi dia
lebih kurang rasuah, maknanya dia mengambil duit orang ramai ataupun harta orang ramai secara salah. Okey, berapa minimum dia? Ada orang kata RM100 je, sikit. Tak, Nabi kata mikhyatan. Mikhyatan ni maknanya jarum. Maknanya jarum dah ke atas. Kalau bawah pada jarum tu, kalau kita ambil sebatang hari ni berapa sen sangat tak? Saya rasa sepasen tak sampai. Mana kalau 1 sen tu mungkin dah tak apalah. Mana orang kata mungkin dipanggil apa dalam istilah fiqh ni disebutkan sebagai dha'ilan. Dha'ilan. Tapi kalau jarum dah ke atas, maka itu adalah hulul, maka itu adalah satu kesalahan. Jadi sebab itu maknanya kalau kita pegang jawatan, diberikan amanah menguruskan negara, menguruskan harta dan hak orang ramai, maka awas kalau kita tersilap ambil, maka namanya ghulul. Ghulul itu kita akan pikul pada hari kiamat. Dalam dalam kaedah hadis berdasarkan usul, mana-mana larangan Nabi yang disertai ancaman, yang disertai hukuman pada hari kiamat, bermakna kesalahan itu adalah merupakan kesalahan yang kategorinya dosa besar. Dosa besar hukumannya sangat berat pada hari kiamat. Jangan kita tengok Allah ni akan didakwa pada hari kiamat. Kita jangan ingat macam polis panggil, kemudian siasat, kemudian dakwa, belum tentu salah. Tapi bila sebut dakwa pada hari kiamat, mesti benda itu salah. Ini antara benda yang kita kena ingat, bahawa di hari akhirat, dosa orang yang melarikan harta dan aset orang ramai itu adalah merupakan dosa yang besar yang perlu dihindari oleh kita sebagai orang Islam. Jadi insya-Allah malam esok kita tak ada kuliah. InsyaAllah malam lusa kita akan sambung balik hadis nombor 1802 di bawah tajuk wajib taat kepada Rasul dan Umara. Jadi insyaAllah kita akan bincang berkenaan dengan hukum apa yang kita sebutkan sebagai hukum taat dan juga hukum al-bara' dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi Rabu malam Khamis insyaAllah.